forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir tentang isu Kelantan pertahanan pilih syarikat bukan Bumi Putra siapkan KB Sentral. Saya baca nanti sedikit. Semalam Menteri Besar Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan berkata isu tersebut tidak berbangkit kerana kerajaan negeri sebelum ini telah sedaya upaya memberikan keutamaan kepada syarikat milik Muslim atau Bumi untuk menyiapkan projek ini. Mari kita dengar respon itu Datuk Kamal Amir. Dia akan nanti kita komen macam biasa. Tapi hari ini saya tersebar dalam media sosial. Ini satu hal lagi saya. Bagaimana mereka yang ini di Kelantan saya, mereka yang menyatakan kalau UMNO Barisan Nasional mentadbir Kelantan, Melayu terancam, Islam terancam. Tapi 2-3 seminggu ni saya tersebar kisah ataupun surat bagaimana kerajaan di Kelantan yang memilih syarikat CCCC dari negara China untuk menyiapkan KB Sentral. Jadi soalnya katanya ini adalah kerajaan PAS melantik CCC secara rutin terus. Dan sampai itu dibenarkan untuk melakukan operasi terminal itu. Tapi yang agak mengherankan sikap hipokrit mereka yang agak kontradik dan retorik. Apabila mereka memfitnah UMNO menyantuni hubungan rapat kita dengan China disangkal. Tapi setara kalau kita lihat apabila surat itu tulis saya agak terkejut agak terkejut kerana dia beri pada syarikat itu di Perak saya dan letak syarat hendaklah bekerjasama dengan syarikat CCC untuk menyiapkan projek pembangunan KB Sentral. Kita apa hal pula ni? Itu kenyataannya. Dan saya dapat tahu bahawa menurut kenyataan daripada Timbalan Menteri Besar Kelantan, Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan, beliau menyatakan dia membuat satu kenyataan bahawa isu itu tak timbul kerana kerajaan negeri telah pun berusaha untuk memberikan keutamaan kepada syarikat milik Muslim atau Bumi Putra untuk melaksanakan projek KB Mall. KB Sentral. Sebab itu katanya dia menjelaskan bahawa syarikat milik Bumi Putra bukan tidak mampu melaksanakannya, tapi atas sebab yang tidak dapat dielakkan, mereka terpaksa menarik diri dalam kes itu. Sejauh mana benarnya wallahu a'lam bishawab. Itu surat yang keluar saya. Dan katanya syarikat Perak Transit dan China Communication Construction Company Limited CCCC laluan yang membina laluan rel Pantai Timur ICRS sebagai kontraktor utama, katanya bersedia untuk memenuhi syarat dan berjanji menyiapkan projek itu dalam tempoh yang ditetapkan. Berapa lama tak tahulah. Sebab kalau kita tengok surat yang tersebar tu, saya terperanjatlah. Sudahlah ladang musangking terbesar di Kelantan juga diberi pada bukan anak Kelantan, bukan orang Melayu. Saya tak bersikap rasis saya, tetapi ini realitinya bila mereka di pentas politik, mereka mengadu dombakan rakyat untuk saling membenci, untuk saling tidak mempercayai dengan kaum-kaum yang lain. Tapi dalam sewaktu masa berkuasa, apa yang mereka lakukan? Jadi tapi bagaimanapun kata surat tersebut, dia kata kedua-dua syarikat ini dimiliki oleh Muslim dan Bumi Putra. Kerajaan negeri sebenarnya telah berusaha upaya memberi keutamaan pada syarikat milik Muslim atau Bumi Putra. Namun atas sebab yang tak dapat elakkan, mereka terpaksa menarik diri. Jadi kata Adun Temangang itu, kerajaan negeri pernah mempertimbangkan untuk membina proyek tersebut sendiri, tapi kekurangan kepakaran untuk melaksanakan mengikut standard APAD dan Kementerian Pengangkutan. Ini satu hal lagi saya. Apabila dia menafikan kemampuan anak-anak Kelantan, kononnya tidak mampu, dia mengaku bahawa kerajaan negeri nak bangunkan sendiri, tapi ketiadaan pakar-pakar lah kononnya. Sedangkan ramai anak-anak Kelantan yang lulusan daripada luar negeri ataupun dalam negeri, dari pusat-pusat pengajian tinggi, mereka juga punya kepakaran. Tapi kenapakah mereka dinafikan? Saya melihat bagaimana laporan usaha Malaysia juga pada 12 Mac tahun lalu
ada melaporkan bahawa projek terminal stesen bas bersepadu Kota Baru ataupun KB Central nilai tak banyak mana pun saudara, 64 juta saja yang akan dibina di Mukim Pendek. Pada waktu itu jangka siap pada tahun 2026. Tapi sekarang ni yang kita lihat adalah surat yang beredar mengatakan bahawa mereka melantik sebuah syarikat daripada negara China. Tapi bila menurut daripada kenyataan ini Timbalan Peti Besar, dia kata kerajaan negeri untuk bangunkan sendiri KB Central itu tak mampu. Tak ada kepakaran. Jangan begitu. Anak-anak Kelantan kena insaf lah bagaimana kemampuan anda dinafikan. Saya nampak banyak kontraktor-kontraktor dari Kelantan ataupun yang dikuasai oleh anak-anak Kelantan yang mampu membangunkan projek-projek besar di Kuala Lumpur, di Sabah, di Sarawak, Pulau Pinang. Kenapa tidak diberi peluang pada mereka? Itu persoalannya. Tapi selagi saya mengutarakan ini, orang nampak sebab saya benci pada mereka. Tidak. Saya hanya mengutarakan kenapa begitu sikapnya. Jadi kalau lain kali, kalau nak sebut, janganlah nak mengatakan bahawa Kelantan ini mesti wajar ditadbir oleh PAS. Kalau tidak nanti, UMNO Melayu terancam, Islam terancam. Itu keadaan saudara. Dan saya melihat ini nak bagi tahu pada pimpinan di PAS bahawa dalam bajet yang dibentangkan oleh Sayyidina Ibrahim, saya nampak bahawa peruntukan hak ehwal agama Islam diperuntukkan oleh Sayyidina Ibrahim sejumlah 2 bilion ringgit saudara. 150 juta ringgit untuk menyelenggara sekolah pondok, sekolah tahfiz dan sekolah agama rakyat. 1,500 orang tambahan untuk guru-guru kafar akan diadakan selari dengan tuntutan pendidikan fardu ain. Begitu juga elon wang saku sejumlah RM100 kepada kanak-kanak di sekolah agama rakyat termasuk di Sabah dan Sarawak. Yang lebih merujakan saya apabila kerajaan sudah pun mengedarkan sejumlah 1 juta Quran yang dicetak dalam pelbagai bahasa dan diedarkan ke seluruh dunia. Dihantarkan ke Jerman dalam bahasa Jerman, ke Rusia dalam bahasa Rusia, ke England dalam bahasa Inggeris. Matlamatnya apa? Bukankah ini untuk meninggikan dengan syiar Islam? Apakah ini tanda-tandanya Islam terancam? Dan saudara, bagaimana pula dengan sumbangan kepada 70,000 saudara? Terdapat 70,000 guru-guru kafar, imam, bilal, siak mendapat peningkatan RM500 lagi. Pemberian sebulan daripada peruntukan sejumlah RM35 juta disediakan oleh kerajaan. Tang mana mengatakan kerajaan Madani tak perhati pada Islam? Begitu juga peruntukan 300 juta peningkatan untuk membangunkan tanah wakaf. Ya, tanah wakaf ini akan dibangunkan daripada biar dibangunkan untuk dijadikan kawasan perumahan bagi mereka yang dah pencen, yang tak ada peluang untuk beli rumah, mereka yang tidak mempunyai kewangan yang cukup daripada pergelandangan, maka dibangunkan. Jadi peruntukan sejumlah 300 juta saudara diperuntukkan oleh kerajaan Madani ini untuk membangunkan tanah wakaf saudara. Begitu juga 200 juta lagi untuk rumah-rumah mampu bilik juga di kawasan tanah wakaf. 100 juta bagi padanan inovasi Islam. Saudara. Jadi jutaan ringgit saudara disediakan untuk caraman takaful, malahan 40 juta ringgit geran untuk MyChip kepada perkembangan Islam. Inilah saya melihat saudara bagaimana syiar Islam semakin tersebar di bawah kerajaan Madani. Tapi mereka mengatakan, mereka lah sebelah sana mengatakan bahawa Madani itu bukan sebagaimana yang dibentuk waktu zaman kegemilangan Islam di Madinah. Sama-samalah kita fikirkan saudara, kita berdoalah agar besok kita tengok malam apa telah lagi akan dibentangkan. Saya mengulas seupaya yang mungkin. Saya baca detail lagi. Alhamdulillah Perak Transit dan China Communication CCCC sebagai kontraktor utama sanggup penuhi syarat berjanji menyiapkan dalam tempoh yang ditetapkan, katanya dalam satu sidang kenyataan di sini hari ini. Terdahulu tular surat rasmi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri kali ke-19 2024 yang bersidang pada 2 Oktober lalu telah membuat keputusan bersetuju menuduhkan pembinaan KB Central kepada syarikat Perak Transit. Mengikut surat itu lagi, syarikat Perak Transit hendaklah melantik syarikat China Communication Construction Company
menjadi kontraktor utama projek berkenaan. Akan tahu macam apa kerja apa pada dapat Assalamualaikum.